feminisme ialah sebuah gerakan wanita yang menuntut hak kesamarataan seperti yang dinikmati oleh kaum lelaki dalam segi ekonomi, politik maupun sosial, serta untuk mendapatkan hak kesamarataan undang-undang dalam keselamatan wanita dari bahaya dan diskriminasi dalam gender. Gerakan pembebasan wanita yang bangkit atas dasar untuk menuntut keadilan dan mendapatkan kembali hak-hak mereka yang telah dinafikan oleh pemerintah maupun adat masyarakat pada ketika ini. Golongan yang memperjuangkan kebebasan hak-hak wanita ini mendakwa hak dan tanggungjawab lelaki dan wanita mesti sama dan adil secara mutlak. Wanita juga perlu memiliki segala hak yang dimiliki oleh lelaki. Gerakan feminisme ini telah muncul selepas kemerdekaan di tanah Melayu lagi, iaitu pada tahun 1957 yang dapat dilihat sewaktu pelibatan wanita dan lelaki secara bersama dalam usaha untuk mengusir keluar penjajah British dari tanah Melayu. Pada awalnya, penubuhan ini banyak menjurus kepada isu-isu kekeluargaan dan kurang prihatin ke atas keganasan dan gangguan seksual ke atas wanita di Malaysia. Tetapi kemudian diketengahkan juga isu berhubung pendidikan, khususnya kepada kanak-kanak perempuan yang buta huruf. Gerakan feminisme yang aktif di Malaysia ialah Pertubuhan Sister in Islam yang ditubuhkan pada tahun 1988. Gerakan feminisme di Malaysia mempunyai matlamat yang sama bagi wanita sejagat sama ada kesesamaan dalam ekonomi, pendidikan, politik maupun sosial. Namun kini gerakan feminisme di Malaysia mula menuntut beberapa hak lain seperti tuntutan hak kesamarataan dalam perwarisan harta antara lelaki dan perempuan, tuntutan penarikan semula hak poligami dan tuntutan persamaan hak dalam penceraian. Banyak tuntutan dilakukan menyumbang kepada rombakan undang-undang dan keluarga syariah. Usaha yang dilakukan oleh gerakan feminisme di Malaysia bagi mencapai beberapa tujuan seperti berikut. Yang pertama ialah kesamarataan hukum, berjuang dalam menghapuskan diskriminasi antara gender, membatasi hak-hak wanita, terutama dalam hukum keluarga. Mereka memperjuangkan keadilan dalam perubahan dan undang-undang yang memberikan perlindungan dan keadilan dalam isu perceraian, pewarisan harta dan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, pendidikan. Mereka memperjuangkan akses pendidikan yang setara dan berkualiti bagi perempuan di Malaysia. Mereka berjuang untuk memastikan perempuan mendapat hak dalam pendidikan dan mendorong mereka untuk meneruskan menuntut ilmu, pengetahuan dan teknologi yang tidak hanyalah terhad kepada lelaki sahaja. Yang ketiga ialah isu di tempat kerja. Mereka memperjuangkan isu keselamatan di tempat kerja untuk mengatasi dari segi gaji, pakaian, kebajikan, perlindungan serta kedudukan mereka di tempat kerja agar mereka mendapat perkelahian yang adil di tempat kerja. Yang keempat, kekerasan rumah tangga, mengatasi keganasan yang berlaku terhadap perempuan dari segi keganasan rumah tangga, gangguan seksual di tempat kerja atau di tempat awam dan perdagangan manusia. Hal ini untuk mereka meningkatkan kesedaran dan meningkatkan lagi kadar hukum kepada pesalah dan memberi perlindungan kepada wanita. So hari ini saya akan berceritakan tentang 3 tokoh feminisme yang ada di Malaysia. So kita akan bertanya kepada sesiapa yang ada di sini. So anda akan nantikan. Pertamanya kita akan bertemu dengan Encik Am, Ustaz Bon dan Encik Hakim. So nantikan ya. Terima kasih. Oh Encik Am, saya nak tanya, siapakah tokoh feminisme yang Encik Am tahu? Tokoh feminisme? Oh, saya ada seorang yang saya ada buat kajian sikit. Firstly yang saya tahu ialah Zainal Anwar. Zainal Anwar ni adalah tokoh feminis yang sangat dihormati. Beliau dilahirkan pada tahun 1952 dan dia telah berjuang hak wanita dan kesesamaan jantina di negara Malaysia. Zainal Anwar terkenal dengan usaha beliau untuk memperkenalkan perspektif feminis Islam dan beliau telah berusaha untuk mengukuhkan peranan wanita dalam masyarakat Malaysia yang berdasarkan kesesamaan, keadilan dan kebebasan. Penubuhan Sisters dan Islam pada tahun 1987 adalah salah satu pencapaian penting Zainal Anwar. SIS adalah sebuah organisasi yang mengutamakan isu wanita dalam Islam dan mendorong tafsiran agama yang lebih inklusif dan progresif. Zainal Anwar dan rakan sekerjanya telah mengusahakan advokasi penyelidikan dan pendidikan untuk memperjuangkan hak wanita dalam konteks agama dan masyarakat melalui SIS. Zainal Anwar sentiasa menekankan pentingnya memperjuangkan kesesamaan gender dan menghadapi isu patriarki dalam masyarakat Malaysia. Beliau telah memperjuangkan hak wanita dalam pelbagai konteks
seperti undang-undang keluarga, keganasan rumah tangga, hak reproduktif dan penghapusan diskriminasi jantina. Itulah Zainal Anwar. Okey, kita sudah dengar daripada Encik Am sebentar tadi. So, kita akan pergi ke Ustaz Bon. So, jom, let's go. Okey, kita dapat info yang Ustaz Bon ada dalam masjid kita ni. So, kita serbu dia. Mungkin kalau dia tak sibuk, kita tanyalah serbu sikit pasal feminisme ni pada dia. Jom, kita serbu. Assalamualaikum Ustaz Bon. Waalaikumsalam. Ustaz Bon tengah mengaji ke? Tak, saya tengok YouTube. Oh, tengok YouTube. Ustaz Bon, kami nak tanya satu soalan dekat Ustaz Bon boleh? Boleh. Duduk, silakan. Alright. Silakan duduk. Daripada mana ni? Dari makan dia nak tanya Ustaz Bon ni. Okay. Silakan, nak tanya soalan apa tu? Sebelum kami nak tanya, kami nak pasang mic dekat Ustaz Bon. Oh ya, sila. Mat ya. Tanya Ustaz. Oh ya. Okay, Ustaz Bon dah boleh cakap, dipersilakan. Apa soalan dia tadi Siapakah tokoh feminisme yang Ustaz Bon tahu? Oh, tokoh feminisme. Okey. Saya pun tengah buat kajian ni. Bagus soalan awak ni. Tokoh feminisme yang saya tengah kaji sekarang ni ialah Ivy Josiah. Kalau awak semua kenal Ivy Josiah ni, dia ada di Malaysia lah. Dia seorang aktivis sosial yang terkenal dan feminis. Dia terkenal kerana perjuangannya yang untuk hak wanita, kesesamaan jantina dan memerangi keganasan terhadap wanita. Ivy Josiah ni, kalau awak nak tahu, dia dilahirkan pada 1950-an. Dibesarkan persekitaran yang mempengaruhi perspektif dengan ketidakadilan sosial. Pada tahun 1970, dia terlibat dalam gerakan pelajar dan menyertai gerakan hak asasi manusia di Malaysia. Ivy Josiah telah banyak membantu hak perjuangan hak wanita. Beliau adalah pengasas dan bekas pengarah Pertubuhan Bantuan Wanita, iaitu WAO. Selain itu, Ivy Josiah telah terlibat secara aktif dalam memperjuangkan kesesamaan jantina dan menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dalam dasar dan undang-undang awam. Dia telah menyumbang kepada penciptaan dan sokongan undang-undang yang melindungi hak wanita seperti undang-undang mengenai keganasan rumah tangga dan perlindungan pekerja wanita. Ivy Josiah telah berusaha keras selama beberapa dekad untuk meningkatkan kesedaran tentang masalah yang dihadapi oleh wanita Malaysia. Beliau menjalankan latihan, memberi ceramah dan menyokong perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif. Ramai orang di Malaysia telah mendapat inspirasi daripada dedikasi Ivy Josiah ini dan dia diiktiraf sebagai salah seorang peneraju perubahan sosial. Itulah dia Ivy Josiah, kalau awak nak tahu. Okay, terima kasih Ustaz Bon. Okay, sama-sama. So, saya nak tengok YouTube balik lah. Alright. Okay, kita dah dengar tadi daripada Ustaz Bon. So, kita punya interviewer yang terakhir, iaitu Encik Hakim. So, kita dapat info dia pun ada kat sini juga. Jom kita tengok. Okay guys, kita dah nampak Encik Hakim. Dia tengah berlobi rupanya. Jom kita serbu, kita kacau dia. Assalamualaikum Encik Hakim. Waalaikumsalam. Kami nak tanya, Saya tengah berlobi ni. siapakah tokoh feminisme yang anda tahu? Oh, tokoh feminisme. Encik Hakim. Kami nak letak mic. Oh, Boleh? mic. Boleh. Okey, dah boleh cakap. Dipersilakan. Tokoh feminisme yang saya tahu ialah Marina Mahadi. Marina Mahadi adalah aktivis sosial feminis yang telah banyak membantu perjuangan hak wanita di Malaysia. Beliau dilahirkan pada tahun 1957 dan merupakan anak kepada bekas Perdana Menteri, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau adalah bekas suara bebas mengenai isu gender dan sosial, walaupun dia punya latar belakang politik yang kukuh. Selama bertahun-tahun Marina Mahadi telah menyokong hak wanita. Beliau telah menulis dan bercakap tentang isu wanita di Malaysia dan terlibat dalam banyak pergerakan dan pertubuhan bukan kerajaan. Sebagai Presiden Wanita Malaysia pada tahun 1995, beliau mempunyai peranan yang sangat penting. Marina Mahadi adalah seorang feminis yang berjuang untuk mengatasi ketidakadilan gender dan memperjuangkan hak wanita untuk hak sama rata dalam pelbagai bidang kehidupan. Beliau telah menyokong hak reproduktif, keganasan rumah tangga, perlindungan hak wanita, penghapusan diskriminasi jantina. Marina Mahadi mengelakkan perubahan sosial melalui penulisannya.
pengucapan awam dan penyertaan dalam acara. Tambahan pula, Maida Mahathir telah memainkan peranan penting dalam memerangi stigma terhadap orang LGBT di Malaysia. Dia secara terbuka menyokong hak LGBT dan mahu masyarakat menerima dan melindungi hak ini. Pertubuhan Feminis Malaysia dan seluruh dunia menghormati Maida Mahathir. Beliau telah memperjuangkan hak sama rata wanita dan memainkan peranan penting dalam mewujudkan perbincangan dan kesedaran tentang isu gender. Maida Mahathir terus berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan inklusif untuk semua melalui kepimpinannya, pengaruh dan komitmennya terhadap perubahan sosial. So, apa yang kita dapat lihat, Maida Mahathir sangatlah feminis yang baik, tapi isu LGBT tu jadi banyak. So, saya ada urusan, gerak. Okay, terima kasih Cik Kim. Perjuangan gerakan feminisme dalam konteks masyarakat di Malaysia ini ialah yang pertama, persamaan hak dan isu feminisme. Feminisme adalah sebuah bentuk gerakan yang mulai mendapat nama kerana gerakan tersebut amatlah menekankan hak asasi bagi para wanita seperti hak kesamaan rata antara lelaki dan wanita. Gerakan feminisme ini menuntut agar hak kesamarataan hak antara lelaki dan wanita untuk menjadi adil dalam pelbagai sudut perspektif. Gerakan ini meminta perkahwinan antara lelaki dengan lelaki atau antara wanita dengan wanita juga harus dianggap sah kerana perkahwinan yang dibenarkan antara lelaki dan perempuan merupakan ketidakadilan gender. Seterusnya, yang kedua ialah kesamaan hak untuk kuasai harta pusaka antara lelaki dan perempuan. Tambahan pula, gerakan ini juga menuntut persamaan hak untuk memusakai harta antara lelaki dan juga perempuan. Oleh kerana selama ini harta pusaka lelaki adalah dua bahagian. Perjuangan gerakan feminisme dalam konteks masyarakat Malaysia yang ketiga ialah persamaan hak antara lelaki dan wanita. Sesetengah fahaman feminisme liberalism ini memporak-perandakan hukum agama ini kerana mereka tidak mempedulikan fahaman agama dan berfikiran terbuka akan sesuatu isu dan membuat undang-undang dan fahaman mereka sendiri mengikut logik akal. Fahaman mereka yang membahaskan isu persamaan hak antara lelaki dan perempuan ini akan mempengaruhi struktur hukum dalam keluarga, contohnya persamaan hak untuk menghapus poligami kerana ia merupakan ketidakadilan terhadap wanita dan mereka mahu bahawa lelaki dan wanita perlu adil dalam perkahwinan, iaitu mempunyai hanya satu pasangan masing-masing. Selain itu, menurut gerakan feminisme ini, mereka mahu ijab dan kabul pernikahan boleh dilakukan oleh pihak perempuan, bukan hanya pihak lelaki sahaja. Ini sesungguhnya berlawanan dengan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh agama. Gerakan ini juga menuntut supaya isteri juga mempunyai hak untuk menceraikan suami tanpa melalui proses tuntutan ke mahkamah. Ini kerana jika suami berhak menceraikan isterinya dengan satu lafaz cerai, mengapa wanita tidak boleh menceraikan suaminya tanpa perlu ke mahkamah? Gerakan ini menuntut supaya lelaki juga harus mempunyai tempoh iddah selama 130 hari. Siapa-siapa di kalangan kamu yang mati, kamu ada tinggalkan isteri, mana kamu ada isteri, wajib isteri yang kamu tinggalkan masih hidup itu bereddah dan berkabur 4 bulan 10 hari. Ini tidak adil bagi seseorang wanita yang harus menunggu tempoh iddah selama 3 kurun, iaitu 3 kali suci daripada haid. Jika lelaki dapat berkahwin tanpa melalui tempoh iddah, maka demikian juga perempuan yang diceraikan dapat berkahwin semula tanpa harus menunggu tempoh iddah tersebut. Okey, di sini kita boleh simpulkan bahawa gerakan feminisme mempunyai peranan yang penting untuk memperjuangkan hak wanita di Malaysia. Selain itu, gerakan feminisme juga telah menangani jurang di antara lelaki dan perempuan. Kita boleh lihat di sini dari segi pekerjaan. Okey, dari segi pekerjaan kita boleh nampak kadang-kadang wanita gajinya lagi besar daripada lelaki. Di situ kita boleh nampaklah gerakan feminisme telah berjaya untuk menaikkan martabat wanita. Okay, sampai itu juga gerakan feminisme ni telah memberi atau mengeluarkan akses
terhadap perempuan. Di sini kita boleh nampak dari segi politik. Okay. Bila kita sebut politik, sekarang ada je politik yang dipegang oleh wanita. Di sini kita boleh nampak yang gerakan feminisme telah berjaya memberi peluang kepada wanita di Malaysia. Jadi akhir sekali, gerakan feminisme tidaklah seragam. Ia merangkumi perspektif dan pendekatan yang berlainan. Jadi dalam gerakan ini, kemungkinan kumpulan lain amatlah membimbangkan perkara-perkara yang tertentu, seperti feminisme Islam dan feminisme Hanif.